Kemudian yang keempat, matan dia, rehatkan dirimu dari urusan tadbir. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari mengatur urusanmu. Fama qama bihi, kerana segala yang telah diurus untukmu oleh selainmu, tidak perlu engkau turut mengurusnya. Kita dah faham yang ketiga hari itu tentang takdir. Jadi mai yang keempat ni tak usah duk rapla sangatlah, orang kata duk serabut. Urus tu, urus ni, urus tu, urus ni, macam mana ni tak boleh. Hang dah habis buat kerja, dah ikhtiar A sampai Z, selesai. Tawakal tu ala Allah. Selebih tu bukan hang punya urusan. Satu, definisi tadbir yang perlu kita faham. Dalam matan tu, dalam bahasa Arab tu ada minat tadbir. So tadbir itu, yang pertama, seseorang itu menentukan sesuatu ke atas dirinya, hal-hal berdasarkan kehendak syahwat semata-mata. Dia nak berjalan hujung minggu, dia nak berseronok, dia memberikan seluruh perhatiannya dan mementingkannya menurut teori dan praktikal. Dia nak jadi kaya, apa juga urusan yang menurut syahwat. Sungguh-sungguh dia kerja, fokus dia. Sikit silap pun dia tak mau. Teori dan praktikal. Definisi di atas khusus bersifat duniawi. Kalau dia berniaga, nak kena puati sungguh-sungguh berniaga, sikit rugi pun dia marah. Dua bahagian tadbir. 2.1, tadbir, merencanakan sesuatu bersifat memutuskan tanpa tawakal dan menyerah diri kepada Allah. Hang atok semua kerja dunia tadi, hang rasa hang boleh buat, biasa hang buat dah benda tu. Tidak ada tawakal dan penyerahan diri kepada Allah. Ini tadbir yang dikeji. Dan yang kedua, 2.2, tadbir disertai dengan tawakal dan penyerahan kepada Allah. Ini dipuji, bahkan dianjurkan oleh dalam Islam. Tapi bila kita atok satu urusan, nak keluar pergi kerja, niat kerana Allah, nak bagi makan anak, nak bagi makan isteri, keluar pada rumah, tawakal tu ala Allah. Selebihnya aku serah kepada Allah. Nak pergi usaha ni, nak pergi kerja ni, penyerahan dia kepada Allah. Maka itu tadbir yang dipuji. Sebab tu Allah tak boleh lepas daripada kita. Kita jangan ingat kita hebat, kita dah biasa atok benda tu, Tuhan hang letak tepi, tak boleh, baru cari dia. Itu dikeji. Maka difahami dalam usaha perlu diisi dengan tadbir yang dipuji, iaitu menyerah diri kepada Allah di samping tadbir. Tadi nombor 1 kita cerita definisi dia khusus bersifat duniawi. Bila kita perhati sudut ibadat, kan, sudut ibadat, hang sedekah ke, hang bagi zakat ke, semayang ke, apa jua kebaikan, mesti penyerahan kepada Allah. Ingat, Allah yang menyempurnakan. Bukan sebab kita sihat boleh mai masjid. Kalau sihat boleh mai masjid penuh ni, bukan sebab kita biasa mai yang kita ingat tak apa, aku boleh mai. Mana hang letak Tuhan? Sekali nak pergi ni. Penyerahan kepada Allah itu. Bila kita ingat kita punya kekuatan, usaha, kebiasaan, satu hari dia mai sakit sikit saja, sakit kaki,
Dia kata, hari ni aku ingat tak boleh nak pergi. Ada orang yang dia stroke sebelah ni, dia boleh main. Nampak tak? Sebab tu dulu mula hari tu kita dah sebut semua boleh buat benda yang sama, tapi suasana hati yang berhubung dengan amal itu tidak sama. Macam mana dia boleh bergerak main tu sedangkan dia stroke sebelah? Ada energi yang menggerakkan dia, datang dari Tuhan. Yang ketiga, hak Allah untuk hamba kita tidak boleh campur tangan. Ada 3 di situ. 3.1, 3.2, 3.3. 3.1, Allah Subhanahu wa taala tentukan hukumnya untuk kita laksanakan. Apa yang Tuhan suruh kita buat hidup dalam dunia ni, hang buat dengan sebaik mungkin. Itu hak Allah untuk kita penuhi. 3.2, Allah menentukan ajal untuk kita. Yang ni yang Tok Sah pergi mana lah. Tok Sah duk kata pasal aku makan ubat ni lah. Panjang umur sikit. Jangan. 3.3, Allah tentukan segala sesuatu yang akan kita hadapi di dunia maupun akhirat. Kita tak boleh campur tangan. Apa yang akan kita lalu dalam dunia ni, baik manis, seronok, tak seronok dan sebagainya, maupun di akhirat, itu sudah ada ketentuan dia yang Allah tentukan untuk kita. Dan yang keempat, 4.1, hak hamba untuk Allah wajib kita buat. 4.1, ikut nabinya. 4.2, tawakal kepadanya. 4.3, sabar atas ketentuannya hingga kita meninggalkan dunia yang fana ini. Untuk belajar fiqh, rukun sembahyang dan sebagainya, belajar apa yang Nabi pesan, ikut. Begitu juga subjek-subjek yang lain. Kemudian tawakal kepada Allah. Tawakal ni tinggi. Tawakal ni satu benda yang berat lah. Okay. Tokoh Sufi biasanya dia memberikan definisi yang berbeza tentang tawakal kepada Allah. Dunia sifat dia keruh. Sampai bila pun kita akan ada masalah. Dunia sifat dia keruh. Jangan ingat hari ni kita senang, esok senang, lusa tak. Hari ni kita tenang, esok dia main masalah yang lain. Dunia memang macam tu. So selagi kita hidup, nyawa dikandung badan, selagi itulah kita diajar dan dituntut untuk bersabar. Dan yang terakhir, kesimpulan, barang siapa melaksanakan hak-hak kewajipannya seperti yang tersebut tadi, sejahteralah mata hatinya dan bersinarlah jiwa, akal dan kalbunya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Habis. So hikmah yang keempat, dia fokus kepada tadbir. Selepas keluar daripada ni, apa juga usaha yang kita buat, kerja, mesti ingat Allah. Okey, kita usaha mesti ingat Allah yang menyempurnakan hajat kita tu. Bila kita dah dapat, jangan lupa pada dia.